Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kepada Dr. Muaz, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana memberi saya peluang untuk buat presentation ini. Terima kasih sangat-sangat. Okey, ini adalah tugas yang ketiga saya untuk latihan ilmiah, latihan industri, latihan industri yang mana pada 2 bulan yang lepas kita telah cuti COVID, yang mana time tu kami ada hal-hal praktikal tapi terpaksa ditangguhkan sebab memang tak boleh keluar. So 2 bulan tu digantikan dengan tugasan seperti research dan presentation seperti ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Korang memang supporting. So harap stay sampai hujung. Gitu. Pada hari ini saya ingin menceritakan tentang krisis COVID-19 dan peluang terhadap industri. Dia nampak macam tinggi tau, krisis COVID-19 dan peluang terhadap industri. Peluang terhadap industri lah tu. Okey, teruskan Okey, COVID-19. Apa itu COVID-19? Kita cerita pasal COVID-19. Yang kita tahu virus yang apabila sedut tu sesak nafas sebagainya. Tapi yang lebih mendalam, apa maksud COVID, apa maksud 19? Okey, World Health Organization WHO telah menamakan wabak ini dengan COVID-19 sebagai singkatan. CO tu untuk corona, VI untuk virus dan D untuk disease, iaitu bermaksud penyakit lah, COVID. Corona, virus, penyakit. Dan 19 merujuk kepada mula berlaku pada 2019. Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau Movement Control Order MCO yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan Malaysia pada 18 Mac 2020 dan berkuat kuasa serta-merta. Perintah ini disandarkan oleh Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967 untuk mengekang penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Yang kita tahu pada 18 Mac yang lalu kita telah dikurung di rumah. Ingat lagi tak? 2 bulan guys kita dikurung. Tapi still enjoy kan. Okay, selepas tu selepas PKPB PKPP, saya tak ingat lah. Kita boleh gerak ke luar, tapi dengan SOP yang sedia ada, seperti memakai penutup muka, hand sanitizer dan sebagainya untuk mengekang lah penularan wabak ni. Okey, WHO menasihati orang ramai untuk melindungi diri dan orang lain daripada jangkitan COVID-19 dengan mencuci tangan, menggunakan pembersih tangan berasaskan alkohol dan tidak menyentuh wajah. Virus COVID-19 menyebar terutamanya melalui titisan air liur, pelepasan hidung ketika bersin. Bersin keluar ke orang, so dia sedut, dia kena dan batuk. WHO memberitahu bahawa pada masa ini tidak ada vaksin. Buat masa sekarang tak ada vaksin untuk rawatan khas untuk COVID-19 ni. Teruskan. Gejala yang sering berlaku iaitu hidung berhangus, sakit kepala, batuk, sakit kerongkong ni, demam dan merasa badan tak sedap badan, rasa macam lemah je. Itulah gejala-gejala yang sering berlaku kepada seseorang yang telah dijangkiti. Ni adalah gambar ada akak Jepang tu dia tengah jaga dekat depan Sogo gambar KL, tak ada kereta langsung. Time COVID tu kan
untuk keluar kan, siap askar berjaga di jalan-jalan dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mengekang wabak ini daripada tersebar kepada keluaran ramai. Okay, next. COVID-19 dan langkah perangi penularan wabak. Okay, langkah untuk perangi penularan wabak ni. Okay, seterusnya adalah langkah perangi penularan wabak, iaitu yang pertama ialah lakukan saringan, kuarantin diri. Apabila seorang tu daripada luar negara datang ke Malaysia, perlulah kuarantin diri di hotel yang dululah kuarantin di hotel, tapi ditaja oleh kerajaan. Terus seterusnya memakai topeng muka. Topeng muka ni sebenarnya penting tau. Kalau pergi mana-mana kena pakai topeng muka. Yang mana kalau kita dijangkiti, kita tak menjangkiti orang. Kalau orang dijangkiti, tak terkena kepada kita. Seterusnya nak kekal berada di dalam rumah atau stay at home. Stay at home ni paling selamat lah saya rasa. Yang mana kita tak contact pun dengan orang ramai, dan kita akan sihat lah. Sebenarnya tingkatkan kebersihan diri dan kawasan rumah. Jaga jarak 1 meter. Jarak 1 meter penting. Seterusnya, pencegahan wabak COVID-19 di dalam Islam. Dalam Islam pun ada mengajar, iaitu apabila mana dari kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar tentang wabak di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabak di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Korang boleh cek lah dalam hadis tersebut. Okey, kesan krisis pandemik COVID-19 kepada belia. Ini adalah gambar yang mana graduan menganggur, graduan dan pengangguran. Salah siapa? Okey. Pertama, majoriti pakar ekonomi menjangkakan krisis COVID-19 akan mengakibatkan kemerosotan kepada sebahagian besar aktiviti ekonomi. Memang merosot sangatlah. Kan kami melihat krisis pandemik COVID-19 yang sedang melanda pada hari ini memberi kesan secara langsung kepada golongan belia melalui 5 dimensi. Yang pertama, jumlah besar penganggur adalah merupakan golongan belia, yang mana kadar pengangguran Malaysia pada tahun 2018 ialah 3.3%. Itu. Seterusnya adalah kedua ialah tempias COVID-19 dirasai oleh semua sektor, yang mana termasuk sektor berkaitan dengan perkhidmatan seperti pekerjaan dan industri makanan, jagaan kanak-kanak, pengangkutan udara, pelancongan, hiburan dan pengurusan acara, penuncitan, kesukanan dan perhotelan. Banyak. Okey, banyaklah yang terkena sektor-sektor ni. Yang ketiga ialah lebih banyak belia dalam sektor tidak formal akan terkesan akibat krisis pandemik COVID-19 tidak formal, bukan pertanian dan sebagainya. Yang keempat ialah COVID-19 akan menjadi satu cabaran terbesar buat graduan baharu dalam pasaran pekerjaan. Ini adalah bakal menjadi cabaran baru lah. Macam saya pun akan terkena juga. Tapi kita akan tengok balik. Okey, keluaran graduan warga negara Malaysia pada tahun 2018 ialah sebanyak 290,282 orang dan 17% daripadanya melanjutkan pengajian dan meningkatkan kemahiran. Selebihnya seramai 241,000 graduan memasuki pasaran buruh pada tahun 2018. Yang ni adalah dia punya tu, dengan kadar purata CAGR belia yang memasuki pasaran pekerjaan sejak 2019 sebanyak 9.1%. Banyaklah sebenarnya. Nak cerita sekarang apa? Okey, yang kelima yang last, belia lebih terdedah pada krisis pekerjaan dan berhadapan dengan jurang pendapatan akibat upah dan gaji yang diterima
adalah rendah. Macam contoh, golongan belia secara proratif memenuhi pendapatan sebanyak 2,256, 25 tahun ke atas lah. 1,643 20 ke 24 tahun, dan 1,323 19 ke bawah, iaitu ke 15 tahun. Okey, kita teruskan. Program pembangunan dan peningkatan kebolepasaran pekerja. Kerajaan telah membuat program yang mana kalau kita lihat macam tadi kan, belia sangat terkesan terhadap wabak COVID-19 ni, dan apa perancangan kerajaan kepada golongan-golongan ini untuk survive, takkan terus tidak bekerja dan sebagainya. Dan kerajaan telah membuat beberapa program, yang mana yang pertama ialah pakej rangsangan latihan 2020 yang diumumkan melalui Prihatin 2020 bagi menangani kesan COVID-19 kepada pasaran buruh, merupakan langkah segera pihak kerajaan bagi memastikan majikan terus melabur untuk meningkatkan produktiviti modal insan. Sebanyak 100 juta juga diperuntukkan dalam bentuk geran sepadan untuk melatih sekurangnya 40,000 pekerja di sektor yang berpotensi melalui pensijilan profesional dan kursus berkaitan industri. Inilah pakej rangsangan latihan 2020. Seterusnya, program peningkatan kebolepasaran graduan, yang mana kita tahu program professional training dan education for growing entrepreneur, Pro2J. Yang mana Pro2J ni sebelum ni yang kita lihat sebagai SLIM, program skim latihan Satu Malaysia SLIM pada tahun 2011, yang mana bagaimanapun telah dijenamakan semula kepada program latihan profesional dan pendidikan untuk pembangunan usahawan, professional training and education for growing, Pro2J. Ya tak? Untuk fokus ke terhadap pembangunan usahawan dan melahirkan lebih ramai usahawan yang berdaya maju. Itulah, untuk melahirkan usahawan. Okey, seterusnya adalah skim latihan dual national, SLDN. SLDN ni adalah dikawasi oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran KSM, yang telah diwujudkan sebagai satu kaedah latihan berlandaskan industri. Itulah kita tahu. Dan seterusnya yang last kali, yang keempat adalah program internship berstruktur SIP. SIP ni yang kita tahu ialah mana ya, macam contoh lah, sebab Belanjawan 2020 tu telah program internship berstruktur ni telah bermula pada tahun 2014, telah diperluaskan kepada graduan dalam semua bidang akademik. Macam saya lah, internship di Museum, Jabatan Museum Malaysia dan sebagainya. Okey, kita teruskan. Masa menjumpai kita sekarang. Sokongan pekerjaan, perlindungan pendapatan dan peluang pekerjaan baru. Okey, Prihatin dan Prihatin Tambahan 2020 dan program Malaysia Ad Kerja. Malaysia Ad Kerja ni adalah seperti graduan kerja, Ad Kerja, wanita Ad Kerja, watan Ad Kerja, perantis Ad Kerja dan sebagainya. Okey. Alright. Berakhir sudah saya punya presentation. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir, hadir kat mana kan, sudi melihat video ni. Semoga anda dapat serba sedikit lah tentang persediaan di alam dan peluang terhadap industri dan krisis COVID-19 ni. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Muaz, kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.